Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar kamu hari ini? Diharapkan semuanya sihat-sihat, belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku aktiviti sains dan juga alat tulis? Jom baca doa, belajar. Okey, murid-murid, sekiranya pada pembelajaran kita yang lalu, kita ada belajar tentang pengeraan luas, iaitu luas bagi permukaan yang sekata dan juga luas bagi permukaan yang tidak sekata. Jadi, pada minggu ini kita akan belajar satu subtopik yang baru, iaitu isi padu. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 85. Apa itu isi padu ya murid-murid? Kalau kamu rujuk, bukan rujuklah, kalau kamu selalu perhatikan pada air kotak ni, teacher tunjuk contoh pada kotak air kotak, ada dia tulis isi padu air yang terkandung di dalam kotak itu. Kalau contohnya biasanya satu kotak air kotak yang macam ni dalam 200 ml. Dia tulis ml. Apa maksud ml tu? Dan satu lagi yang jelas yang selalu kita tengok pada air mineral. Kalau yang mineral teacher tunjuk contoh ni dia 500 ml. Nampak tak 500 ml tu? Ni 500 ml. Okey, 500 ml tu air mineral yang botol yang sederhana, bukan kecil sangat tu. Yang sederhana dan bukannya yang tinggi kurus tu. Okey. Ini adalah isi padu. Teacher nak ringkaskan supaya kamu tahu isi padu tu apa. Sekiranya luas kita belajar itu, luas adalah luas besarnya sesuatu permukaan. Manakala isi padu ni apa pula? Ini contoh untuk cecair. Okey, isi padu tak semestinya melibatkan cecair ya murid-murid. Cuma teacher nak tunjuk sebenarnya ukuran isi padu tu ada di sekeliling kita. Dan biasanya kita jumpa dalam bentuk cecair. Okey. Apa maksud isi padu ni? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Jika yang teacher tunjuk tadi air kotak dengan air mineral, itu menunjukkan cecair. Banyak mana cecair tu boleh masuk dalam bekas tu, dia ada tulis. Kalau kotak tadi dia tulis 200 ml. Maksudnya sekiranya habis kamu minum air kotak tu, kamu nak isi air lain, kamu boleh masukkan dalam 200 ml air yang lain lah. Okey. Dan sama juga dengan air mineral. Tapi air kotak, selalu kotak ni kita dah tak guna dah kan. Tapi air botol mineral biasa kita guna untuk isi air yang baru kan. Jadi kalau dia tulis 500 ml di situ, maksudnya isiannya boleh mencapai 500 ml. Begitu juga dengan pepejal. Nanti kita akan belajar bagaimana teacher kita nak tengok isi padu pepejal. Dan juga, bukan isi padu pepejal, maksudnya pepejal boleh memenuhi ruang tu banyak mana. Begitu juga dengan gas. Okey. Ingat ya, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang. Ingat, luas itu besarnya sesuatu permukaan. Itu ruang. Yang hari itu luas permukaan. Ya, ada beza ya isi padu. Mungkin teacher tak pastilah kamu dah pernah dengar ke belum perkataan isi padu ni. Sekiranya tak pernah dengar ataupun mungkin pernah dengar tapi tak tahu maksudnya, isi padu maksudnya besarnya sesuatu ruang-ruang tu. Okey. Okey, isi padu kita boleh ukur menggunakan alat pengukur yang sesuai. Seperti juga luas. Luas kita boleh ukurkan, ingat tak alat-alat yang teacher tunjuk untuk mengukur luas. Isi padu pun mempunyai alat pengukuran yang sesuai. Okey. Alat pengukuran ni, alat pengukur untuk kita ukur isi padu. Ini kita panggil apa ni? Hari tu ingat tak? Teacher tunjuk segi 4 sama. 1 cm, 1 cm. Sekarang ni ada 3. 1 cm panjang, 1 cm lebar, 1 cm tinggi. Ada 3.
Ingat tak hari tu teacher tunjuk 2 je. Kan? Lebar dengan panjang sekarang ni ada tinggi. Sebab nak menunjukkan ruang. Ini kita panggil apa? Kubus 1 cm ada 3. Kalau luas hari tu 2 kan? Kita panggil cm persegi bila ada 2. Ingat tak 2 kecil tu? Ni 3 kecil. Kenapa 3? Sebab ada 3 kali sentimeter kat situ. Nampak tak? 1 cm tinggi, 1 cm lebar, 1 cm panjang. 3 kali cm. Jadi cm tu ada 3. Bila kita panggil, kalau ada 3 kita panggil apa? Sentimeter padu. Sebab kita kira isi padu, kita sebut padu. Okey, ini kubus. Hari tu segi 4 sama. Ataupun kita panggil kertas petak hari tu kan, kertas petak. Petaknya apa? Petak mesti samalah. Petak yang sama itu segi 4 sama. Ini kita nak ukur. Nanti teacher tunjuk bagaimana kita nak guna kubus 1 cm padu. Kemudian alat kedua, teacher rasa kamu familiar with dengan ini. Ini adalah silinder penyukat. Selalunya kita mengukur isi padu cecair. Okey. Dan ini tak ramai yang tahu. Kakak abang awak pun mungkin tak berapa familiar. Teacher tunjuk gambar saja sebab teacher tak ada benda ni di makmal. Ini kita panggil tin Eureka. Tin Eureka ni cara guna dia kita akan belajar. Ini juga untuk sebenarnya kita nak sukat isi padu objek. Objek yang mempunyai kalau hari tu kan kita cakap permukaan tidak sekata. Ni ada objek yang tak sekata juga. Kita guna tin Eureka. Ingat ya, tin Eureka. Moncong kat depan dia tu nanti teacher tunjuklah, ceritalah sikit ya. Mula-mula kita isi air. Dekat moncong dia tu kita letaklah bika ataupun silinder penyukat ataupun kon silinder kon yang boleh kita baca isi padu. Kemudian kita letaklah objek yang kita nak ukur isi padunya masuk dekat tin Eureka ni. Nanti air keluar. Air yang keluar daripada moncongnya kita akan ukur. Itulah isi padu objek yang kita masukkan tadi. Pening tak? Tak apa. Nanti kita akan belajar ini. Teacher cerita secara umum sahaja. Alright. Okey. Unit pengukur isi padu. Sekiranya luas kita ada apa? cm persegi. Meter persegi. Ingat tak? Kilometer persegi. Persegi tu ada 2 kan? Kalau isi padu isi padu kita ada 1 mililiter M. L dia macam sedikit unit lah. M dia tu macam bersimpul sikit. Mililiter. Yang L yang bersimpul tu maksudnya liter. M tu depan tu mililiter. Kemudian dia besar sikit. L. Liter. Nanti kan awak kat rumah kamu carilah apa-apa yang dekat rumah, botol ke, tengok isi padunya dia pakai apa. Kebanyakan pakai ml ada juga L. Sabun ke, cuba tengok apa-apa yang kat rumah yang biasanya cair lah. Okey. Susu, cuba tengok susu cair. Okey, tengok berapa santan kotak berapa ml. Tengok kat dapur rumah awak tu. Tapi dengan pemantauan lah kamu buat apa-apa pula kan. Kemudian ada sentimeter padu, cm3 tu. Ingat ya, 3 kecil tu kita panggil padu. Jadi sentimeter padu cm3. Kemudian meter padu. M3. Selalu meter padu ni banyak tau airnya. Meter padu ni kandungan ni isi padu air yang boleh memenuhi, biasanya guna tangki lah, tangki rumah kamu tu. Meter. Kalau liter tu biasa macam air mineral yang bukan nak cakap besar tu 5 liter selalunya. Okey. ml tu biasalah air kotak kamu. Air tin kan. Sentimeter padu kita jarang nak gunalah. Meter padu selalu juga guna. Alright. Kita pergi kepada, kamu rujuk ya dalam buku teks muka surat 86. Ni 86. Menguji isi padu kotak lohong. Kotak lohong maksudnya kotak yang kosong. Kotak tu tak ada apa-apa dalam tu. Cuma kita nak tengok kotak tu boleh muat berapa. Maksudnya boleh muat berapa banyak barang. Berapa luas ruang. Berapa ruang kotak tu. Berapa besar ruang kotak tu untuk kita nak letak barang.
Itu kita panggil lohong. Lohong tu kosong lah. Okey. Ini boleh diguna pakai kalau kamu nak ukur storage box ataupun yang selalu mak kamu letak apa, pinggan ke apa yang kotak yang ada tutup tu kan. Okey, kotak kosong. Ni kotak kosong. Tapi malangnya teacher tak buka kotak ni, jadi kamu tak nampak dia kosong. Okey, ini teacher ambil daripada buku teks kamu ya, muka surat 86. Okey, nampak tak? Budak perempuan ni kata, berapakah isi padu kotak lohong ini? Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimana caranya? Kotak lohong yang dibagi ni berukuran 2 cm tinggi, 2 cm panjang, 2 cm lebar. Sebenarnya kita boleh buat pengiraan, melibatkan darab-darab apa semua. Tapi sekarang ni teacher tak nak guna kaedah itu. Teacher nak ajar kamu guna kaedah kubur 1 cm padu. Kecil je 2 cm, 2 cm, 2 cm. Teacher yang besarkan. Kamu jangan kata besarnya teacher. Kamu tengok gambarnya yang dekat tapak tangan dia. Itu sebenarnya kotak tu. Kecil tu je. 2 cm tinggi, 2 cm lebar, 2 cm panjang. Dekat tapak tangan si siapa, Nisa ke siapa ni. Okey. Kemudian cikgu yang cakap apa? Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubur 1 cm padu. Kubur 1 cm padu macam ni. Ingat tak dulu kita guna kertas petak 1 cm darab 1 cm. Tapi ada 2 je cm. Sekarang ni ada 3 cm. 1 cm tinggi, 1 cm lebar, 1 cm panjang. Kalau kita darab pun 1 darab 1 darab 1 tetap jadi sama dengan 1. Cuma cm tu akan jadi cm padu, iaitu sentimeter, ada 3 ke atas tu. Sentimeter padu lah. Okey? Faham tak setakat ni? Ini kita panggil kubur 1 cm padu atau kubur 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Kalau hari tu kita pakai kertas petak 1 cm darab 1 cm. Yang ni ada 3 kali kita darabnya. Alright. Macam mana nak mengukur isi padu kotak lohong? Okey. Ini kotak yang kita nak ukur tadi. Kamu tengok teacher memang besarkan. Takkanlah teacher nak buat yang kotak yang satu dekat tapak tangan dia tu. Okey, kita nak guna apa tadi? Kubur 1 cm padu. Berapa agak-agaknya boleh masuk? Okey. Ada 1, 2, 3, 4. Berapa tu? Ada berapa? Kamu kira lah berapa yang boleh muat. Tadi teacher dah tunjuk. Ini dah duduk kat dalam dia tadi. Kita keluarkan. Kotak tersebut memerlukan 8 kubur 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Ini guna 8. Maka jumlah isi padu kotak lohong tu 8. Sebab kita guna 8 kubur 1 cm padu tadi. Maksudnya isi padunya pun 8 cm padu. Sentimeter padu lah kalau tu cakap cm padu, sentimeter padu. Alright, jom kita buat aktiviti muka surat 57. Okey, tulis tarikh macam biasa 7 hari bulan 9 2021 dan minta tolong sangat-sangat tulis nama di setiap helaian kamu. Ya, sebab nanti bila kamu hantar kerja kat teacher nak trace apa punya tu pening kepala teacher. Okey? Mengukur isi padu kotak lohong. Okey, kira isi padu setiap kotak lohong di bawah menggunakan kubur 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Okey? Kotak lohong pertama. Okey. Ini kotak lohong pertama yang kamu kena kira berapa bilangan kubus yang kita gunakan untuk mengira isi padu kotak tu. Ingat ya, bilangan kubus kita guna tu bersama dengan isi padu kotak tu. Okey? Okey, 1, kamu kira sama-sama dengan teacher. 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak 6? Kamu kira juga dekat buku kamu sama-sama dengan teacher. Jadi, bilangan kubus yang diguna tadi berapa? 6. Betul tak 6?
Jadi isi padu kotak lohong tu jadi 6 cm padu. Macam tu lah. Faham tak setakat ni? Okey. Maksudnya kamu kena kira buku kamu tu. Tapi teacher tunjuk caranya. Kamu kira juga. Okey. Nombor 2. Kotak lohong kedua. Kotak lohong kedua. Berapa kamu rasa? Kamu kira berapa? Nanti tengok sama tak dengan yang teacher kira. Dengan yang kamu kira. Okey. Kita kira sama-sama dekat kotak teacher ni. Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan akhir sekali 16. Okey, jadi bilangan kubus yang digunakan adalah 16. Oleh itu isi padu kotak lohong adalah 16 juga. Susah ke senang? Sebenarnya senang je, kira je kan. Okey. Jom kita tengok kotak lohong yang ketiga. Okey. Kita kena kira lah. Berapa? Okey. Bilangan kubus kita nak guna ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kita ada berapa? Ada 24. Jadi isi padu tu adalah 24. Kamu kira nanti sama tak dengan teacher? Okey? So, last kali kita kena buat muka surat 58 supaya kita habis terus untuk alat pengukuran ni. Okey? Muka surat 58 macam biasa, tulis tarikh dan nama juga. Okey. Kita ada pertama, kita kena lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Silinder penyukat. Ni alat-alat mengukur isi padu lah. Silinder penyukat. Kemudian kita ada tin Eureka. Kubus 1 cm padu. Kubus 2 cm padu. Di antara ni ada jawapan yang memang tak ada kena-mengena dengan isi padu. Kamu kalau kamu faham apa teacher ajar, kamu dah nampak dah jawapan yang salah. Okey, kita pergi yang pertama tu. Okey, dia kata, saya ingin mengukur isi padu kotak lohong. Saya boleh menggunakan untuk mengetahui isi padunya. Baru je kita buat tadi. Kita nak guna apa? Kubus 1 cm padu. Okey, kubus 1 cm padu. Right, kita pergi yang kedua. Sama juga dia punya jawapannya. Kita pergi. Ni. Apa yang dipikir ni? Air kotak. Sama ya dekat buku kamu. Cuma teacher cari lain sikit lah kan. Saya ingin mengukur isi padu air kotak. Saya boleh menggunakan untuk mengetahui isi padunya. Teacher dah bagi tahu kalau kita nak sukat cecair, kita guna silinder penyukat. Okey? Yang ketiga, sama juga. Teacher tak nak kita belik-belikkan. Jadi teacher paste juga situ. Alright. Ni. Kenapa ni kat tangan dia tu? Nampak tak kat tangan dia apa? Batu kan? Saya ingin mengukur isi padu batu. Saya boleh menggunakan dan untuk mengetahui isi padunya. Maksudnya ada dua alat yang boleh gunakan untuk mengukur isi padu batu. Teacher dah sebut tadi. Pertama, silinder penyukat. Bila nanti teacher akan ajar ni.
Next lesson kita, teacher akan explain macam mana guna silinder penyukai untuk mengukur objek tidak sekata lah, kiranya batu tu kan. Okey, dan juga ni tin Eureka. Okey, boleh setakat ni murid-murid kesayangan teacher ni. Amir Fayat boleh tak Amir Fayat? Haras boleh Haras? Teacher harap semua boleh ya. Melissa, Fatin, okey? Okey, teacher harap kamu faham dan sampai di sini saja video teacher pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.